Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap dan yang berbahagia Timbalan Pengerusi Tetap. Yang amat berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Presiden, dan Puan Sri Noraini. Yang berhormat Naib-Naib Presiden, Ketua-Ketua Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri, Setiausaha Agong, Bendahari Ketua Penerangan, ahli-ahli Majlis Tertinggi, Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Dr. Siti Hasmah, Yang amat berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Tun Jin Abdullah, Ketua-Ketua Parti Komponen Barisan Nasional dan rakan-rakan Friends of Barisan Nasional. Sahabat-sahabat kita dari luar negara, our friends from overseas. Wakil-wakil Kelab UMNO luar negara dan wakil-wakil Persatuan Pelajar Universiti Tempatan. Seterusnya, Dev-Dev kehormat, para perwakilan yang saya hormati, pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dengan menyebut kalimah Allah yang Maha Pemurah lagi mengasihani, mendahului segalanya, saya ingin membaca sepotong ayat dan memetik mafhum firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katalah wahai Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan tempat berlindung. Padanya kita bermohon segala sesuatu. Allah yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan sesungguhnya Dia tidak boleh disekutu maupun disetarakan. Selanjutnya, selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat pilihan yang menjadi ikutan juga suri tauladan sepanjang zaman. Saudara dan saudari, para punjangga pula berperi-peri bahawa sekalipun kita tidak mampu memberi jaminan tentang masa depan anak-anak muda, namun apa yang pasti boleh dilakukan ialah menyedia dan membangun mereka untuk hari muka. Kerana pemimpin yang baik lagi bertanggungjawab adalah pemimpin yang mempersiagakan pelapis masa depan. Saudara dan saudari, berbekalkan pedoman-pedoman tersurat lagi tersirat yang demikian itu, sambil mengangkat sebanyak-banyak tasbih kehadrat ilahi, marilah sama-sama bersyukur dengan rahmat-Nya yang memungkinkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO terus berkeramat sebagai organisasi unggul menakhoda bahtera Melayu dan Bumi Putera. Hakikatnya, UMNO merupakan sebuah perjuangan yang sentiasa diduga dengan pelbagai onah dan fitnah. Sebuah perjuangan yang tidak mengenal erti penat lelah. Sebuah perjuangan yang tidak patah dipukul zaman. Inilah mujahadah besar yang telah sekian lama menjunjung tradisi, membela nasib bangsa, menzahir warna dan cerita perubahan. Saudara dan saudari,
Jika dihitung dan dicongak, Parti UMNO sudah berusia 67 tahun. Perhimpunan Agung ini pula mencecah siri ke-64 seraya menandakan Dewan yang bertuah ini telah menjadi saksi persidangan dilangsungkan sebanyak 28 kali sebanyak tahun 1985. Begitulah UMNO bertatih dan sudah berjalan jauh didewasakan oleh usia dan pengalaman. Disebut orang Nyor Gading Puncak Mahligai. Ketupat pulut berisi inti. Biar dilambung gelora dan badai. Biar dihentak bertubi-tubi. Perjuangan mulia ini tak boleh berhenti. Saudara dan saudari, ingatlah pesan para ulama. Mereka yang tidak berterima kasih sesama manusia, ibaratnya tidak bersyukur kepada Allah. Tegasnya bapa-bapa kita terdahulu telah mengasuh dan mengajar kita supaya menjadi insan yang mengenang budi. Ehwalnya, UMNO adalah parti yang sentiasa menghargai, penyokong dan pendukung, mengenang barisan pejuang yang lepas selama puluhan tahun, siang dan malam, berhujan, berpanas, menempuh keringat, berkorban jiwa dan raga, menolak kepentingan diri demi kelangsungan wadah Melayu dan Bumi Putra. Berkait ini tentunya penghargaan khas kita berikan kepada ke-6 Presiden UMNO yang lalu, yaitu Allahyarham Datuk On Jaafar, Almarhum Tunku Abdul Rahman, Allahyarham Tun Abdul Razak, Allahyarham Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kata orang kepada segala khidmat yang telah curahkan, hati mengenang mulut menyebut. Hanya Allah jua yang mampu membalasnya. Semestinya lagi kepada wirawan parti yang kini sedang bersemadi dan telah meninggalkan kita buat selama-lamanya. Dan berita yang menyayat hati semalam, seorang ahli jawatankuasa UMNO bahagian Pekan, Saudara Jamali Ali telah meninggal dunia akibat menjadi mangsa banjir. Segalah kita sedekahkan ummul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudari sekalian, jika kita imbas kembali, negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957. Rakyat telah hidup dalam keharmonian, bersatu padu, membina negara. Pada 16 hari bulan September 1963 pula, Sabah dan Sarawak telah bergabung bagi membentuk Malaysia. Syukur Alhamdulillah, penyatuan ini membawa berjuta rahmat kepada kita. Hasilnya, kita telah membentuk perikatan dan gabungan parti-parti politik bagi membina gandengan kokoh yang kita namakan Barisan Nasional. Seperti semua maklum pula, pada bulan Mei yang lalu, kita telah menghadapi pilihan raya umum ke-13. Sehubungan itu bagi pihak kerajaan, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu dan Bumi Putra yang telah menunjang mandat serta kepercayaan kepada Barisan Nasional untuk terus memimpin negara.
Apa yang lebih bererti adalah UMNO sebagai parti tonggak telah berjaya menambah kerusi parlimennya daripada 79 kepada 88. Ini membuktikan walau apapun rintangan, sekali apapun halangan, kepimpinan transformatif UMNO bersama parti-parti komponen Barisan Nasional terus kokoh, terus kental dan terus ampuh bertahan sebagai parti pilihan rakyat untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Saudara dan saudari, kita turut bersyukur kerana Sabah dan Sarawak telah menyumbang sebanyak 47 kerusi parlimen kepada Barisan Nasional. Saya sebut baru-baru ini dalam bahasa Iban, utai besai gagak mi'at. Maksudnya, jika kita bersatu padu, hidup saling berganding-ganding, tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Sebab itulah kita tidak pernah lupa jasa dan kita tidak sekali-kali alpa dengan sokongan dan pengorbanan orang Sabah dan Sarawak. Jadinya, sebagai tanda kasih dan penghargaan kepada saudara-saudari kita di sana, saya telah melantik 13 menteri dan 8 timbalan menteri. Masing-masing 6 menteri dan 4 timbalan menteri dari Sabah, manakala 7 menteri dan 4 timbalan menteri dari Sarawak. Saudara dan saudari, sememangnya pun kita berasa amat bersyukur atas kemenangan dalam pilihan raya umum tersebut. Satu pilihan raya besar yang begitu sengit dan penuh tantangan. Diperakui episod pilihan raya baru-baru ini agak berlainan dan mencabar sekali. Namun kita boleh berbangga kerana semuanya itu dilalui dengan teratur menurut batas-batas dan lunas-lunas demokrasi, sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan, sehingga diberi gelar oleh kawan dan lawan sebagai ibu segala pilihan raya. Saudara dan saudari, berbicara tentang pilihan raya umum ke-13 lalu, Bidalan Melayu menyebut, bila rumah siap, pahat pun mula berbunyi. Nampaknya pihak pembangkang tidak berlapang dada menerima kemenangan kita. Apa saja yang dikatakan tidak kena, ada saja yang dikatakan tidak kena, ada saja yang dikorek-korek sebagai silap di mata mereka. Misalnya, mereka semacam tak faham atau tak mahu memperakui sistem first past the post. Ingin saya tegas terangkan bahawa sistem ini telah pun kita amalkan sejak pilihan raya 1989 lagi. Dan bukan saja di Malaysia, bahkan di banyak negara lain, di mana parti pertama yang mencapai majoriti di isytihar menang. Maknanya, semasa pilihan raya tersebut, apabila Barisan Nasional mencecah 112 daripada 222 kerusi, menurut sistem ini, kita berhak membentuk kerajaan seperti yang dilakukan. Kalau saya nak bagi analogi untuk kefahaman ramai, cerita mudahnya begini. Katalah dalam satu perlawanan badminton, tak kiralah Chong Wei lawan Lindan ke, ataupun Najib lawan Anwar, atau Anwar lawan Najib, mana-mana pun tak kisah. Dalam set pertama, Najib menang 21-15. Dalam set kedua, Najib kalah 5-21. Tetapi dalam set penentu,
Najib menang 21-16. Rubber set. Tentulah dalam perlawanan ini memenuhi peraturan pengadil mengisytiharkan Najib menang. Tapi Anwar membantah tak setuju. Kerana katanya jumlah mata terkumpul beliau adalah 52 berbanding Najib 47. Mana boleh kita kira macam tu? Tak betul tu. Kita ada sistem. Kita main ikut set. Siapa menang majoriti, dialah juara. Namun demikian, jika dikira undi popular sekalipun, kita tetap menang di 9 negeri daripada 14 buah negeri. Manakala mereka hanya menang undi popular di 4 negeri sahaja. Sememangnya pun, perbandingan undi popular sebegini adalah tidak adil. Kenapa saya kata tak adil? Kerana pembangkang bertanding di atas 3 parti yang berasingan. Betul, tuan-tuan? Betul. Dengan simbol yang berlainan. Serta ideologi yang berbeza. Sedangkan UMNO dengan berdiri di atas nama parti tersendiri memperoleh peratusan tertinggi undi popularnya. Kalau nak dikira macam itu, UMNO lah yang paling popular di tanah air kita. Betul, tuan-tuan? Berbalik kepada kemenangan kita. Di atas segalanya, selaku Presiden Parti, mewakili barisan kepimpinan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua pihak. Terutamanya pada jentera-jentera parti. Di setiap peringkat merangkumi cawangan pusat daerah mengundi bahagian negeri yang saya tahu telah berusaha mati-matian menggempur dan membungkam kubu lawan, mematahkan serangan dan paling mustahak sekalipun kita diasak, dihelah, akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala menumpas dan meranapkan impian pembangkang ke Putrajaya. Saudara dan saudari, berkait perkara ini juga, ingin saya pertegaskan bahawa penyataan Anwar Ibrahim dalam ceramahnya di salah sebuah universiti di Indonesia baru-baru ini, kononnya kemenangan UMNO dan Barisan Nasional disebabkan faktor manipulasi dan korupsi, adalah sungguh tidak berasas, tidak bertanggungjawab dan sungguh memesongkan. Saudara dan saudari, pada bulan Oktober yang lalu, satu lagi tawarikh amat penting telah ditempa oleh UMNO. Apabila pemilihan teraju parti dari peringkat akar umbi hingga ke saf kepimpinan pusat, buat julung-julung kalinya dilaksanakan secara telus dan terbuka selepas pindaan perlembagaan dibuat pada Perhimpunan Agung Khas UMNO tahun 2009. Terdapat 7 pindaan dibuat demi memastikan UMNO terus dinamik, demokratik dan relevan sampai bila-bila. Pada pindaan pertama, ia meluaskan jumlah perwakilan dan sekaligus memindahkan kuasa, memilih ahli-ahli majlis tertinggi, termasuk pengurusi tetap di malam pengurusi tetap ke peringkat mesyuarat perwakilan bahagian. Terbukti, sistem penggunaan baru ini membuatkan ramai perwakilan UMNO gembira dan teruja kerana kini hak dan suara mereka diiktiraf. Pindaan kedua pula berkaitan penghapusan kota kelayakan untuk bertanding dan digantikan dengan syarat paling minima. Pindaan ketiga berhubung pertambahan wakil wanita selaku ahli lantikan di semua peringkat. Pindaan keempat merujuk pada penubuhan jawatan kuasa pemilihan UMNO atau JPU
Seterusnya, pindaan kelima adalah pemansuhan yuran tahunan. Pindaan keenam pula membabitkan pembukaan pendaftaran keahlian bagi menggalakkan kemasukan ahli-ahli baru melalui ketua-ketua sayapnya. Manakala pindaan ketujuh ialah menjadikan setiausaha bahagian secara automatik sebagai perwakilan ke Perhimpunan Agung Tahunan. Jelasnya buat kali pertama dalam sejarah, seramai 146,500 perwakilan UMNO dari 191 bahagian yang meliputi 21,208 cawangan bermula dari Arau di Perlis membawa ke sempurna Sabah berpeluang memilih bukan sahaja kepimpinan bahagian, malah jawatan presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden dan 25 ahli majlis tertinggi. Saudara dan saudari, jika selama bertahun-tahun ramai memberi kritikan dan pernyataan sinis bahawa parti UMNO yang hayatnya melebihi 6 dekad ini katanya sudah jumud, sudah tidak relevan dan dikuasai pula oleh kelompok-kelompok tertentu. Hinggakan ramai pihak dari dalam maupun luar begitu yakin mengandaikan bahawa UMNO tak mungkin sanggup dan tidak mungkin berani melakukan apa-apa perubahan. Saudara dan saudari, ternyata sekali UMNO tidak jumud. Terbukti UMNO tidak gentar menyahut cabaran, malah terus iltizam melakukan perubahan. Alhamdulillah, cadangan pindaan perlembagaan yang diluluskan dalam Perhimpunan Agung 2009 baru-baru ini sudah pun selesai dilunaskan. Ramai pihak yang terkejut dan terkesima dengan kesungguhan kita ini. Sememangnya pindaan perlembagaan yang dibuat ini sebagai menyahut cabaran, sebagai menjawab sindiran, serta menyangkal telahan sekaligus menjadi langkah paling berani yang pernah diambil oleh mana-mana parti politik di dunia. Hasilnya, berlakulah transformasi politik yang didambakan dalam UMNO di mana seramai 64 orang atau 33.5% ketua-ketua bahagian terdiri daripada muka-muka baru di seluruh negara. Manakala muka baru bagi ketua wanita bahagian ialah 73 orang yang mewakili 38.2%. Ketua pemuda bahagian 161 orang yang mewakili 84%. Ketua puteri bahagian pula seramai 143 orang yang mewakili 75%. Namun saya tahu benar, barangkali ada segelintir yang masih memberi komentar dan tidak puas hati dengan keputusan atau kaedah yang digunakan. Tapi kita harus beringat, ini merupakan rekod pencapaian buat kali pertama sesudah pindaan perlembagaan diperkenalkan. Mustahaknya, jika masih terdapat kekurangan, kita sanggup melakukan penambahbaikan. Saudara dan saudari, bertolak daripada pemilihan parti yang disifatkan oleh ramai sebagai proses yang sangat demokratik, dengan rasa penuh kerendahan hati, saya, Muhammad Najib bin Abdul Razak, berasa bersyukur dan amat sangat kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amat berterima kasih pada semua ahli UMNO yang telah memberi kepercayaan dan mandat kepada saya dan memilih saya sebagai Presiden UMNO dengan menang tanpa bertanding. Saya berjanji dan berikrar dengan segenap daya dan kemampuan untuk memberi yang sehabis baik untuk UMNO
dan rakyat Malaysia. Di sini juga saya mengambil kesempatan mengucapkan sekalung tahniah dan beri tepukan pada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin yang telah menang tanpa bertanding bagi jawatan timbalan Presiden UMNO. Syabas dan tepukan juga ditujukan pada semua pemimpin yang memenangi jawatan naib-naib Presiden, terdiri daripada Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Datuk Seri Syafiee Afdal dan Datuk Seri Syamuddin Hussein. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Tahniah juga pada ahli-ahli Majlis Tinggi. Seterusnya Ketua-Ketua Bahagian, Ahli Jawatankuasa Bahagian Cawangan Wanita, Pemuda dan Puteri. Demikianlah juga tahniah kepada Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil yang dipilih sebagai Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Sebagai makluman semua, Datuk Seri Shahrizad ini sebagai mewakili wanita UMNO beberapa kali menyuarakan pada saya hasrat supaya wanita digelar sebagai tulang belakang parti. Malah pagi semalam, kesungguhan ini ditunjukkan oleh Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Semasa saya menjenguk mereka di persidangan, nepuk tulang belakangnya. Nasib baik ditepuk tulang belakang. Sebagai isyarat kepada Ketua Wanita Temeloh yang sedang berucap pada ketika itu, supaya menyebut bahawa wanita UMNO sangat-sangat mahu digelar sebagai tulang belakang parti. Saya mendengar dan saya timbang-timbangkan permintaan itu. Bila saya fikir-fikir, sebenarnya peranan dan kegigihan wanita UMNO sejak dulu sudah sememangnya amat dihargai dan disanjung tinggi. Maka dengan resminya saya mengisytiharkan pergerakan wanita UMNO Malaysia sebagai tulang belakang atau ibu kepada keluarga parti. Terima kasih wanita. Jangan minta tambah calon. Seterusnya, syabas pada Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin yang telah menang dan pertahankan kedudukan sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Tentunya pemuda harapan bangsa. Pemuda adalah benteng dan pewaris kepimpinan parti dan negara. Terima kasih pemuda. Tahniah juga pada Ketua Pergerakan Puteri UMNO yang baru, Yang Berhormat Puan Mas Ermiyati Samsudin. Saya menaruh keyakinan bahawa setelah lebih 12 tahun ditubuhkan, puteri semakin bijak dan matang memainkan peranan mereka di dalam parti dan negara. Benarlah bahawa pemudi harapan Pertiwi. Terima kasih puteri. Syabas juga pada pimpinan parti di bahagian-bahagian cawangan-cawangan wanita, pemuda dan puteri yang telah dipilih bagi jawatan dalam pemilihan UMNO. Terima kasih semuanya. Saudara dan saudari, berhubung pemilihan ini, pada pandangan saya, yang kalah tak bermakna tewas semuanya. Kepada yang menang pula, jangan meminggirkan yang lain. Kepada yang kalah, jangan pula bawa diri. Teruskan perjuangan bersama yang menang. Dan kepada yang menang, pastikan saudara-saudara terus mengajak mereka yang kalah untuk sama-sama membangunkan parti yang tercinta ini. Apa-apa pun beringatlah semua. Perkara yang penting, paling penting, kita dalam UMNO, ini seperti sebuah keluarga yang besar. Carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum jua. Saudara dan saudari,
menyongsong populasi negara. Pada tahun 1970, Bumiputera berjumlah 6.1 juta atau 56% daripada keseluruhan penduduk. Orang Melayu terdiri daripada 41 suku dengan 9 induk utamanya. Orang asli pula terbahagi kepada 18 kategori. Masyarakat Bumiputera di Sabah diwakili oleh 60 etnik, manakala di Sarawak pula jumlahnya lebih 40 suku. Menurut unjuran terkini, warga negara Malaysia adalah seramai 27.4 juta orang Bumiputera, seramai 18.6 juta atau 67.9%. Banci Penduduk dan Perumahan 2010 menunjukkan orang Melayu dan Bumiputera Islam berjumlah 59.7%. Manakala Bumiputera bukan Islam pula, jumlahnya 7.6% daripada bilangan rakyat keseluruhannya. Lanjutan itu, unjuran penduduk Malaysia menjelang 2020 dijangka meningkat kepada 29.9 juta orang dengan jumlah Melayu dan Bumiputera sama ada Islam maupun bukan Islam seramai 20.7 juta atau 69.2%. Orang Cina 6.8 juta atau 22.8%. Orang India 2.1 juta atau 7%. Dan kaum-kaum lain sebanyak 306,000 atau 1%. Saudara dan saudari, melihat pada peratusan etnik dan pecahan kelompok rakyat Malaysia yang saya nyatakan tadi, saya renung-renung. Saya tak ingat bila pula kita ada suku kaum Bangladesh. Saya timbulkan perkara ini kerana semasa kempen pilihan raya yang lalu, tak henti-henti pihak pembangkang mencanang di sana sini kononnya kerajaan telah membawa masuk lebih 40,000 orang warga Bangladesh sebagai pengundi UMNO dan Barisan Nasional. Perkara ini tampaknya kita tak dapat bendung-bendung lagi untuk merongkaikan misterinya. Lantaran semasa lawatan resmi saya ke Dhaka, Bangladesh baru-baru ini, saya terpanggil untuk mengucapkan, orang Bangladesh panggil Dhonnobad, yakni terima kasih dalam bahasa Bengali, kepada Perdana Menterinya Sheikh Hasina kerana telah membantu menyediakan banyak rakyat sebagai pengundi seperti dimomokkan oleh pembangkang. Ternyata bab kata orang pekan, maaf cakap, sampai terkejut Sheikh Hasina sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan tegas. Beliau menafikan bahawa perkara ini tidak benar sama sekali. Sekarang ini, tontonlah video ini sebentar. Kita dah jelaskan dan kita telah buat search sama ada tak kenyataan begini. Kita dalam search kita tidak ada. Siapa yang kata 40,000? Boleh rujuk kenyataan itu. Semalam dalam perjumpaan Biro Politik Keadilan, sengaja saya minta juga seluruh dipantau. Rupanya yang dibawa itu hanya blok UMNO. Penerbangan setiap hari, 4.500 setiap hari. Maknanya
akan berlaku sehingga 40.500 orang, akan berlaku sehingga 40.500 orang, akan berlaku sehingga 40.500 orang yang masuk melalui tempahan khas. Malaysia ini dimenangi oleh UMNO. Pilihan raya baru-baru ini bukan saja mengundi rakyat Malaysia, tetapi dengan undi Bangladesh. Jadi Najib masih dapat pertahankan sokongannya dari kalangan Bangla dan Indonesia. Hidup! Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, betapa kuatnya pemimpin pembangkang suka berkata bohong dan berkalam yang berdusta-dusta. Dah kata bohong, nafikan pula. Saudara dan saudari, transformasi adalah sesuatu yang hidup dan bukannya berkala. Tidak sahaja berlegar dalam dunia maya dan idea, namun hasilnya dapat lihat mata kasar, dinikmati serta dirasai. Dalam kata lain, transformasi adalah ikhtiar demi memastikan hari esok lebih baik daripada hari semalam. Lalu, kalau kita amati senario dunia, setiap negara tanpa gagal akan melalui beberapa transformasi pada satu ketika dalam sejarah mereka. Ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Pertama, norma dan nilai-nilai global telah melebihi apa yang masih diamalkan di negara tersebut. Kedua, kemajuan inovasi sains dan teknologi telah menjadikan sebuah negara perlu bersaing dalam pasaran dan ekonomi berasaskan pengetahuan. Ketiga, jika tidak berlaku transformasi, kita akan kekal terperangkap dalam belenggu negara sederhana, kurang kompetitif dan kemungkinan dipintas oleh negara-negara lain. Justru itulah kita menyaksikan proses transformasi dilalui oleh pelbagai negara bangsa. Malahan kuasa dunia sebelum ini seperti Great Britain sedang mengalami transformasi mereka sendiri dan belajar meninggalkan kegemilangan sebagai empire dengan menelan pahitnya ubat realiti abad ke-21. Korea Selatan pula menjalani proses transformasi gelombang ketiga yang bertunjangkan ekspor baik dari segi budaya maupun teknologi dan peralatan. Sebenarnya lagi, transformasi yang berlaku di Korea boleh dijadikan contoh bagi kita dalam memenuhi kehendak ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai prasyarat pembangunan dewasa ini. Hatta negara besar China juga mengharung gelombang yang tersendiri. Proses yang disebut transformasi 383 di China itu mengakui kepentingan untuk keluar dari perangkap pendapatan pertengahan dan menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Saudara dan saudari, menyingkap tadbir sejarah negara kita, fasa kejatuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511 telah melabuhkan tirai era kegemilangan pemerintahan bangsa Melayu semenjak tahun 1400. Malah ada juga kajian yang menyatakan ia sebenarnya bermula dari sekitar tahun 1262 lagi. Selepas itu, hampir 8 kurun lamanya, bangsa Melayu telah menjadi lemah seolah-olah melalui zaman gelapnya tersendiri dan hilang punca untuk bangkit semula. Kelahiran UMNO tanggal 11 Mei 1946 merupakan titik tolak, yakni transformasi pertama yang besar
lagi unggul pada bangsa Melayu dan pembikinan negara ini. Hakikatnya, sesudah muncul Parti Keramat UMNO, barulah orang Melayu kembali belajar erti kepimpinan dan hidup berpersatuan. Malah semenjak itu, tidak boleh dinafikan bahawa Parti UMNO inilah yang sekian lama menjadi teras dan menunjang orang-orang Melayu melalui gabungan persatuan yang sebelum ini bergerak nafsi-nafsi. Jangan sesekali kita lupa bahawa UMNO lah yang membawa kepada kebangkitan menentang Malayan Union, seterusnya menuntut hak mencapai kemerdekaan. Bahkan saudara dan saudari, tidak keterlaluan untuk kita menyatakan di sini bahawa melalui UMNO lah orang Melayu berjaya membebaskan pemikiran berjiwa hamba kepada jiwa merdeka. Melalui parti berdaulat inilah orang-orang Melayu berpadu membentuk saf yang tersusun, kemas dan rapi, umpamanya satu binaan yang tidak mampu dirongkaikan. Hakikatnya, bernaung di bawah panji-panji UMNO lah orang-orang Melayu telah membina perpaduan dan mengukuhkan kesatuan demi membela untung nasib bangsa dan tanah air dari dulu, kini dan insya-Allah selama-lamanya. Saudara dan saudari, menyongsong transformasi negara, jika diimbau kembali dasar ekonomi baru, telah berlangsung di antara tahun-tahun 1971 hingga 1990. Semenjak tahun 1965 hingga tahun 2010, sebanyak 10 rancangan Malaysia, 3 rangka rancangan jangka panjang telah dilaksanakan. Dasar pembangunan nasional pula melewati tempoh tahun 1991 sehingga tahun 2000. Kemudiannya dasar wawasan nasional merentasi tahun 2001 sehingga 2010. Manakala selepas mengambil alih tugas sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, semasa membentangkan bajet tahun 2010, saya telah melancarkan Dasar Transformasi Nasional atau DTN sebagai paksi pengukuhan transformasi ekonomi menuju negara maju. Bertitik tolak dari situ, sejak tahun 2009, rekod prestasi menunjukkan kita bukan kerajaan yang hanya pandai menabur janji. Sepanjang kita mentadbir, puluhan pencapaian telah dan sedang diraih. Kita bukan saja menerima pengiktirafan dari dalam negara, malah badan-badan penilai antarabangsa turut mengakui prestasi cemerlang kita. Realitinya, kita secara berterusan mempersembahkan pada rakyat hasil transformasi sebenar. Contohnya, hasil transformasi negara boleh disaksikan daripada peningkatan pendapatan negara kasar ataupun PNK per kapita daripada $257 Amerika pada tahun 1957 kepada $9,970 Amerika pada tahun 2012. Ini merupakan peningkatan hampir 4,000% dalam tempoh lebih 5 dekad. Ingin saya kongsikan di sini, pendapatan per kapita tahun 2014 pula dijangka akan mencecah RM34,126 berbanding RM24,879 pada tahun 2009. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 37% dalam tempoh 6 tahun. Sehubungan hal itu, saudara dan saudari, jika dicongak, besar kemungkinan pendapatan per kapita pada tahun 2020 kelak mampu melebihi sasaran RM46,500 atau $15,000 Amerika. Artinya di sini
insya-Allah kita mampu menjadi negara maju lebih awal daripada tahun 2020. Kadar kemiskinan pula terus menurun daripada lebih 60% pada awal kemerdekaan kepada 1.7% pada tahun 2012. Jurang pendapatan di kalangan rakyat Malaysia juga bertambah baik. Terkini, purata kadar inflasi negara juga kekal berada di paras yang rendah, iaitu 2.2% pada suku ketiga 2013. Hari ini, Malaysia merupakan satu-satunya negara yang menjadikan usaha membentras rasuah sebagai penunjuk prestasi utama atau KPI negara. Inisiatif NKRA membentras rasuah telah menunjukkan keberkesanannya apabila kedudukan indeks persepsi rasuah oleh Transparency International menyatakan kita berada pada kedudukan 53 daripada 177 buah negara pada tahun 2013. Meskipun begitu, kita harus memperbaiki dan berikhtiar lagi memerangi rasuah dan di samping itu menurunkan kadar jenayah supaya rakyat dapat hidup dalam keadaan selamat dan sentosa. Selain itu, World Bank Ease of Doing Business Report 2014 menunjukkan berlakunya peningkatan dari kedudukan 23 pada tahun 2009 kepada kedudukan ke-6 pada tahun 2014 dengan menyenaraikan Malaysia sebagai negara paling mesra perniagaan di dunia. Menurut laporan yang sama juga, Malaysia mengekalkan kedudukan pertama di dunia dari segi akses pada kemudahan kredit selama 6 tahun berturut-turut. Seterusnya, saudara dan saudari, kepada yang gemar melancong dan berbelanja pula, tak payah pergi jauh-jauh. Kini Malaysia sudah terkenal antara destinasi utama atau shopping paradise pilihan pelancong mengikut laporan CNN Travel 2013. Kuala Lumpur menduduki tempat keempat sebagai bandaraya paling popular untuk membeli belah selepas New York, Tokyo dan London. Kepada sesiapa yang nak beli kasut ke, nak beli beg tangan ke, nak beli jam tangan, Kuala Lumpur pun dah ternyata hebat. Saudara dan saudari, rentetan pelbagai pengiktirafan tersebut, Oktober baru-baru ini semasa sidang kemuncak keempat Global Entrepreneur Summit di Kuala Lumpur, mesej ucapan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama telah memperakui Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai ekonomi dinamik, menjadi penggerak kemakmuran serantau dan sebagai sebuah negara yang mendakap ekonomi global. Tidak terhenti setakat itu, sebuah lagi kuasa besar dunia yakni China melalui penyataan Presiden Xi Jinping turut memuji Malaysia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai. Bagi beliau, Malaysia lah sahabat sejati negara China ketika susah dan ketika senang. Saudara dan saudari, pada sisi lain, dalam bajet 2014 yang lalu pula, saya telah bentangkan di Dewan Rakyat tentang cukai barang atau perkhidmatan dan perkhidmatan atau Goods and Services Tax, yakni GST. Sayangnya, hakikat kepentingan GST terhadap ketahanan dan keteguhan ekonomi negara telah dipusing dan dipesong faktanya oleh pihak pembangkang. Sehingga kan ramai yang menjadi keliru, kononnya cukai GST ini akan menindas rakyat. Saya berharap semua pihak dapat memahami hal GST ini dengan sewajarnya. Kita tidak boleh terpengaruh dengan dakyah-dakyah pembangkang yang ternyata tidak berasas. Sesungguhnya, kita perlu faham dengan baik-baik bahawa GST yang bakal dilaksanakan pada 1 April 2015, kira-kira 16 bulan lagi, bukanlah cukai tambahan baru. Sebaliknya, ia menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan
atau sales tax and services tax yang telah dimansuhkan. Untuk makluman saudara dan saudari, GST adalah satu sistem pencukaian yang terbaik setakat ini dan terbukti berkesan dan perlu dilaksanakan untuk kita kekal kompetitif. Tambahan pula, lebih 160 buah negara di dunia telah pun melaksanakan GST. Sekira GST ini memudaratkan rakyat dan negara, masakan majoriti negara di dunia telah menggunakan pakai sistem pencukaian ini. Tambahan pula, GST pada kadar 6% ini merupakan yang terendah di kalangan negara ASEAN. Oleh yang demikian, usahlah kita risau-risau beberapa barangan dan perkhidmatan asas sebenarnya dikecualikan dari cukai GST. Antaranya beras, gula, garam, tepung, minyak masak, kacang dal, rempah ratus, ikan masin, cencaluk, budu, sekalipun belacan. Saudara dan saudari, pada sudut lain, sebagai sebahagian daripada usaha rasionalisasi subsidi dan demi kesihatan rakyat, kerajaan telah membuat keputusan melalui bajet yang lalu untuk memansuhkan sepenuhnya subsidi gula. Statistik menunjukkan terdapat 2.6 juta rakyat Malaysia yang berumur 30 tahun ke atas mengidap penyakit diabetes. Jika tidak dikawal, kita akan mendapat pelbagai komplikasi seperti penyakit jantung, kerosakan buah pinggang, buta mata dan kaki terpaksa dipotong. Dalam perkara ini, rakyat harus faham bahawa langkah kerajaan ini adalah demi kebaikan semua. Ini kerana kerajaan sayangkan rakyat dan bertanggungjawab untuk menghindarkan rakyat daripada mengidap penyakit diabetes. Cuba kita lihat di sekeliling kita berapa ramai rakan-rakan dan saudara mara kita menjadi mangsa diabetes. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita sudah mengidap diabetes, macam-macam penyakit lain pula pasti akan datang. Kesannya sangat dahsyat hingga menjejaskan bukan sahaja zahir tetapi juga batin. Dan boleh membawa maut. Seperti kata Profesor Diraja Ungku Aziz, gula itu adalah racun. Saudara dan saudari, kita turut mendengar ramai berkata, kenapa Barisan Nasional bila menang pilihan raya terus menaikkan harga minyak? Ini adalah pernyataan yang tidak tepat. Kita kena faham bahawa minyak adalah komoditi dunia. Harganya bergantung pada pasaran antarabangsa di luar kawalan ekonomi dalaman mana-mana negara. Sebenarnya harga minyak tak naik, cuma kita kurangkan subsidinya sahaja sebagai langkah rasionalisasi. Ini kerana kita tidak boleh lagi terus kekal menampung subsidi minyak yang mencecah 24.8 bilion ringgit setahun. Tambahan lagi subsidi sebelum rasionalisasi ini diberikan secara pukal hinggakan mereka yang tidak layak untuk dapat juga turut menerima. Jadi, kita tidak mampu terus mengekalkan subsidi sebegini kerana khawatir ia akan menjejaskan daya saing ekonomi negara. Karena itulah kerajaan kini memberikan subsidi bersasar ataupun targeted subsidi kepada kelompok-kelompok yang benar-benar memerlukan seperti SIRI, Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM yang secara berperingkat-peringkat akan mencapai RM1,200 kelak, termasuk caruman insurans takaful berkelompok Rakyat Satu Malaysia ataupun iBRIM bernilai RM50 diberi kepada semua ketua isi rumah penerima BRIM yang dapat memberi perlindungan maksimum sehingga RM30,000 jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Pelbagai usaha transformasi ini kita dapat melihat kesan positifnya di mana agensi kredit, penarafan kredit utama antarabangsa Moody's baru-baru ini telah meningkatkan
prospek penarafan kredit Malaysia daripada stabil kepada positif. Ini bermakna terdapat potensi untuk penarafan kredit negara dinaikkan daripada A3 kepada A2. Jika dasar rasionalisasi subsidi ini diteruskan secara berperingkat-peringkat, di mana hutang akan dapat dikuncupkan, seandainya penarafan dapat dinaikkan, pastinya kos pinjaman dapat dikurangkan dan keyakinan dunia terhadap kita dapat ditingkatkan. Dengan ini mampu memajukan ekonomi negara. Ringkasnya, kesemua usaha-usaha ini, termasuk rasionalisasi subsidi dan sebagainya, adalah merupakan inisiatif konsolidasi fiskal yang perlu kerajaan lakukan demi untuk memperteguh ketahanan ekonomi negara. Sebagai analogi yang mudah, jika kita makan ubat antibiotik, kita perlu mengambilnya mengikut jadual dan sampai habis. Barulah kita akan sembuh sepenuhnya. Saudara dan saudari, demi mewajah masa depan, kepimpinan UMNO bukan sahaja komited, malah percaya hanyalah dengan melakukan transformasi, kita akan terus relevan dan menjadi peneraju pada hala tuju negara. Dalam hal ini, Perdana Menteri Britain David Cameron semasa sidang akhbar bersama pada April 2012 telah memuji kesungguhan dan keazaman kita dalam melakukan transformasi politik dan negara. Lantaran diingatkan bahawa transformasi UMNO tidak akan berjaya sekiranya idea dan perubahan hanya digenggam di peringkat atasan sahaja. Transformasi ini mestilah didakap erat oleh setiap ahli UMNO. Saya yakin dengan usaha bersungguh dan pembuktian ini, UMNO sedang menjalankan sebuah transformasi yang sebenar secara inklusif. Pastinya dengan nawaitu yang betul, kita akan menerima sokongan dan dukungan daripada rakyat. Sebab itulah antara lain, kita melantik ahli-ahli tambahan sebagai ahli majlis tertinggi UMNO yang mewakili generasi muda, ahli-ahli cerdik pandai, golongan agamawan dan para teknokrat. Pucuk pangkalnya, setiap ahli UMNO adalah ejen transformasi yang mencerminkan hala tuju baru siasat politik negara. Makanya, UMNO terus memperkokoh kuda-kuda dan memperkemas kisi-kisi untuk menonggak Barisan Nasional dan Negara supaya kita bukan sahaja boleh terus mentadbir 5 tahun akan datang, malah mudah-mudahan akan terus menjadi juara bagi tempoh 50 malah 100 tahun akan datang. Saudara dan saudari, justru kita tidak boleh lalai. Kita tak boleh leka. Kita perlu mempersiap dan memperkokohkan parti kita. Walaupun kita telah menawan semula negeri Kedah, waima kita telah mengukuhkan kembali kedudukan kita di Perak, ternyata masih banyak lagi usaha, masih banyak lagi kerja yang belum selesai. Kita tidak akan sekali-kali duduk berpeluk tubuh dan lemah bersimpuh. Sebaliknya, di perhimpunan ini, kita akan memperbaharui tekad dan menggagas semula formula kejayaan berteraskan 5 pengisian transformasi. Saudara dan saudari, pengisian transformasi UMNO yang pertama, memperteguh ekonomi Melayu dan Bumiputera. Seperti semua maklum, populasi Melayu dan Bumiputera Islam dan bukan Islam di Malaysia adalah sebanyak 67.9%, melebihi 2/3 jumlah keseluruhan rakyat Malaysia. Sebagai kaum majoriti, agenda pemerkasaan ekonomi Melayu dan Bumiputera sewajibnya menjadi teras agenda nasional. Apa guna jika negara kita maju, tetapi rakyat majoritinya terpinggir dan tidak terbela? Kendati itulah, sejak merdeka, Kerajaan Barisan Nasional yang diungguli UMNO telah mewujudkan pelbagai instrumen
bagi memastikan kedudukan ekonomi orang-orang Melayu terus berkembang dan dipelihara. Lantas menjelang negara maju kelak, kita hendak melihat orang Melayu dan Bumiputera mencapai tahap kemajuan yang standing dengan orang lain tanpa meminggirkan pembelaan terhadap mana-mana golongan. Atas semangat itulah saya telah mengumumkan penubuhan Majlis Ekonomi Bumiputera atau MEB. Ia akan bersidang sebulan sekali atau jika ada keperluan lebih daripada itu, dengan menjemput badan-badan atau agensi Melayu Bumiputera yang berkaitan. Saya juga telah mengumumkan penambahbaikan teraju, mewujudkan skim permulaan entrepreneur baru Bumiputera atau Superb, menubuhkan dana pendidikan MARA dan kerajaan pada nisbah 1:1 yang menjumlah 1 bilion ringgit, serta skim amanah saham Bumiputera 2 atau ASB2 sebanyak 10 bilion unit. Pokoknya, selagi ada bulan dan bintang, selagi hayat dikandung badan, agenda pemerkasaan Melayu Bumiputera tetap akan kita perjuangkan. Saudara dan saudari, pengisian transformasi UMNO yang kedua, mempertegak maqasid syariah. Dari dulu, UMNO tidak pernah berhenti memperjuangkan ketertinggian Islam dan syiarnya. Kita berpegang kepada prinsip maqasid syariah yang membela dan memelihara 5 tunjang utama, yakni agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Di Malaysia, Islam bukan saja termaktub sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi negara, tetapi juga pengamalannya bersifat meluas, merangkumi bukan saja bidang ibadah, tetapi juga munakahah, muamalah dan jinayah. Dalam konteks yang sama juga, umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah dan dari segi akidah, syariah dan kepribadian. Dengan demikian, penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah dilarang. Bercakap tentang Islam lagi, selama puluhan tahun di bawah pimpinan UMNO, Malaysia telah menjadi enabler atau pemboleh kepada syiar amalannya. Dari sudut iktisas, industri kewangan Islam di Malaysia telah mencapai pembangunan yang mantap dan progresif. Purata kadar pertumbuhan adalah 17% untuk tempoh 2002 sehingga 2012. Dengan pasaran aset perbankan Islam kini mencapai 24%. Dari segi aset pula, 24 institusi kewangan Islam berada dalam kelompok 100 yang terbesar di dunia. Sektor ini yang akan menyumbang kepada pertambahan pendapatan negara kasar sebanyak 7.2 bilion ringgit dan hampir 12,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020. Malaysia juga menerajui sukuk global dengan jumlah terkumpul mewakili 60%, yakni 492 bilion ringgit. Berkaitan itu, sekarang ini kita dapati gelombang di mana orang-orang muda dekat kepada agama. Ia juga berlaku kepada orang-orang yang dah pencen, yang berjinak-jinak dengan surau dan masjid. Justru ahli-ahli UMNO rajin-rajinlah mendekati golongan ini. Eloklah juga ramai-ramai memakmurkan masjid dan surau. Jadi di sini kita ingin bertanya, selama ini siapa yang memperjuangkan kemuliaan agama Islam di negara ini? UMNO atau PAS? Siapa pihak mana yang berjasa menubuhkan universiti dan institusi pendidikan Islam? UMNO atau PAS? Tidak lain dan tidak bukan. Selagi hayat dikandung jasad, bercerai nyawa dari badan, Islam akan terus UMNO junjung. Saudara dan saudari,
Pengisian transformasi UMNO yang ketiga, memperkokoh pekaderan parti. Dalam memperkatakan hal ini, UMNO terus sentiasa beringat-ingat. Kita bina negara ini untuk siapa? Tentunya bukan sahaja untuk kita, tetapi untuk generasi hari muka. Kita bina dan jaga parti untuk siapa? Tentunya untuk ditinggalkan kepada pewaris, kepada pelapis, menyedari hakikat bahawa untuk melahirkan pemimpin masa depan mengambil tempoh yang lama. Maka parti UMNO perlu mengkader ahli-ahli baru dan orang-orang muda supaya parti UMNO menjadi sebuah parti yang lestari sampai bila-bila. Parti juga perlu diperkokoh dengan mendoktrinkan jati diri UMNO kepada para ahli agar budaya kepartian berakar umbi, terpatri dan tersemat kukuh dalam sanubari semua sebagai landasan perjuangan. Dalam konteks UMNO, program perkaderan hendaklah merangkumi aspek-aspek seperti kreativiti, kemahiran-kemahiran insaniah, budaya berfikir tinggi serta memahirkan mereka dengan menggunakan teknologi terkini untuk memudahkan penyampaian dasar-dasar parti dan kerajaan supaya diterima oleh rakyat serta responsif di dalam menyelami dan menyelesaikan masalah akar umbi. Memenuhi prinsip usul fiqh yang menyebut disiplin sebagai jalan tarbiyah dalam kepimpinan. Program perkaderan terutama kepada generasi muda bagi menghadapi pilihan yang akan datang tidak boleh ditangguh-tangguh lagi. Ini supaya UMNO dapat melahirkan pemimpin yang komited, gigih serta istiqamah dalam perjuangan. Saudara-saudari, pengisian transformasi UMNO keempat, mempersiaga jentera transformatif adalah menjadi lumrah dalam setiap organisasi yang berjaya. Di belakangnya wujud jentera yang dikemudi oleh ahli yang penuh dedikasi, komited dan kental dalam membawa aspirasi dan obor perjuangan. Jika kuat jentera, maka gagahlah organisasi tersebut. Jika lemah, maka tidak bermayalah parti. Misalnya, dalam peperangan, jentera umpama bala tentera yang akan mempertahankan kubu dan bertanggungjawab menyerang pihak lawan serta merintis jalan ke hadapan. Dalam hal ini, UMNO harus sedar bahawa dunia maya atau internet adalah neutral. Barang siapa yang berupaya mengisi dan menguasai ruang-ruang baru ini, maka merekalah yang akan berjaya. Kita perlu berwaspada bahawa penggunaan teknologi terkini menjadi saluran utama dalam penyebaran maklumat dan pengetahuan. Mutakhir ini, smartphone, atau telefon pintar menjadi alat yang mempengaruhi minda dan nilai terutamanya generasi muda. Malah saya percaya telefon pintar inilah yang ada seperti mana dalam tangan saya akan menjadi antara instrumen paling penting dalam menentukan kalah menang pilihan gaya yang akan datang. Oleh yang demikian, kita tidak boleh ketinggalan dan membiarkan pembangkang berwenang-wenang. UMNO mesti menjuarai teknologi makluman. Saya dimaklumkan pengguna Facebook di Malaysia sahaja mencecah 14 juta akaun, manakala penggunaan telefon bimbit pula mencecah 146% daripada bilangan penduduk Malaysia pada tahun 2013. Justru, jentera transformatif UMNO hendaklah menguasai medium baru ini bagi menyampaikan risalah-risalah UMNO, mempertahankan dasar-dasar parti dan kerajaan. Segala tuduhan nista yang pembangkang
lemparkan. Suka atau tidak, kita tidak boleh tidak menjadi pelaku utama kepada teknologi ini. Ingatlah, hakikatnya dalam dunia politik, selalunya persepsi lebih penting daripada realiti. Mau tidak mau, kita harus menanganinya. Saudara dan saudari, pengisian transformasi UMNO kelima menetap petunjuk prestasi utama atau KPI UMNO bagi memastikan perjalanan jentera UMNO dapat bergerak dengan lebih berkesan menjelang pilihan raya umum ke-14 kelak. Saya akan sama-sama dengan rakan-rakan saya memperkenalkan sistem petunjuk prestasi utama atau KPI untuk setiap cawangan bahagian dan negeri. Melalui penetapan KPI ini nanti, barulah kita akan lebih bersedia untuk memenangi kursi-kursi parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang kita tewas baru-baru ini, di samping mengekal dan mengukuhkan pengaruh dan kedudukan di kawasan-kawasan yang dimenangi sebelum ini. Selanjutnya, mula merangka pelan gerak kerja untuk menawan kubu-kubu lawan. Melalui pelaksanaan KPI ini, sebagai Presiden Parti, saya mahu setiap cawangan bahagian negeri dipantau dan diaudit secara berkala untuk dinilai prestasi serta pencapaian setiap negeri bahagian atau cawangan. Melalui kaedah ini, sebarang isu masalah atau ketidakpatuhan akan berlaku boleh dikesan dan tindakan korektif dapat diambil dengan segera. Jelasnya KPI ini menjadi pengukur yang objektif sebagai kad laporan kepada kepimpinan parti. Turunlah ke kawasan, berjumpalah dengan pengundi, buktikan kepada masyarakat bahawa UMNO adalah parti yang serius membela dan mengkhidmati rakyat. Bukan untuk bertempur dengan hal-hal dan kisah-kisah lama. Tetapi perubahan itu ialah mencipta dan membina kejayaan-kejayaan baru. Bersandarkan ungkapan ini, hari demi hari, detik demi detik, saat-saat yang berlalu, telah menjadi saksi bahawa UMNO mengungguli kepimpinan transformatif negara sebagai sebuah parti yang bermaruah, parti yang berdaulat dan parti yang terus menepati janji. Sesungguhnya hitungan masa telah menjadi saksi dan hakim yang adil dalam merakamkan bahawa parti UMNO ini telah puluhan kali meninta detik-detik bersejarah dalam pembikinan negara bangsa Malaysia. Malah bermula sejak tahun 1946 sehingga 2013, UMNO telah melalui dengan jayanya 11 kronologi game changer yang merubah lanskap politik dan negara keseluruhannya. Antara detik yang ditongkah oleh UMNO bermula daripada penubuhan parti, meraih kemerdekaan, tragedi perkauman, dasar ekonomi baru, bangkit dan pulih daripada runtuhan UMNO lama, serta menggagas wawasan 2020, mula mendakap dunia teknologi maklumat. Terbaru pula, UMNO telah selesai proses permulaan transformasi sebagai langkah hebat dan penuh berwibawa untuk menjadi parti paling demokratik dan inklusif. Saudara dan saudari, jika dihitung jumlahnya, kita ada sekurang-kurangnya 2,217 hari atau 72 bulan sebelum fajar negara maju menampakkan sinarnya. Manakala pilihan raya umum ke-14 pula, tempohnya lebih dekat dari itu. Sehubungan itu, tiada siapa yang dapat menafikan. Selama berdekad-dekad, UMNO mengetahui Barisan Nasional telah mencapai satu persatu rekod prestasi yang sungguh membanggakan dalam meniti transformasi negara. Hakikatnya, sejak dari dulu, kita berjuang dengan penuh objektif, dengan penuh gigih, mendengar bicara hati masyarakat, bisikan nuranisme dan pastinya luahan rasa rakyat terbanyak.
Malah manifesto pilihan kita, pilihan raya kita tempoh hari, bukan sekadar manifesto biasa, tetapi adalah sebuah aku janji yang berani. Sesungguhnya kita bukanlah parti yang suka berbohong dan berdusta. Kita bukanlah parti yang jenis cakap tak serupa bikin, dan bukanlah seperti pemimpin pembangkang yang sanggup berbuat apa saja sehingga memalsukan kata-kata dan memperdayakan rakyat, bahkan lebih terkutuk daripada itu, sampai sanggup berjanji setia untuk menyokong segala usaha melindungi keselamatan dan rejim Zionis dan Israel. Saudara dan saudari, mereka telah berbohong tentang 16 September 2008 untuk menubuhkan kerajaan. Anwar Ibrahim juga telah menipu rakyat di kampung Buah Pala. Katanya dalam tempoh 2 minggu, jika menang, mereka akan selesaikan masalah penduduk di situ. Itu palsu semuanya. Itu dakwah semata-mata. Akhirnya kerajaan pusat Barisan Nasional yang ditunjang oleh UMNO jugalah yang selesaikan masalah tersebut. Malah saya sendiri turun padang menyerahkan 18 kunci-kunci rumah kepada para penduduk di situ. Selanjutnya, dikala rakyat Selangor sedang menderita akibat masalah air, sampah sarap dan pelbagai isu yang tidak selesai, pimpinan kerajaan Selangor sibuk pula nak menaikkan gaji masing-masing sehingga 373%. Jelasnya di sini rakyat harus membuka mata, kerana pemimpin pembangkang lebih mementingkan diri masing-masing. Saban waktu mereka tuduh UMNO macam-macam, tetapi selama ini kitalah membela kepentingan rakyat dan negara. Saudara dan saudari, laginya seperti kita tahu dan terpampang di dada akhbar, sejak bertahun-tahun ramai pemimpin utama PKR yang telah keluar dari parti itu. Terkini lebih parah, 11 ketua cabang PKR Sabah telah mengumumkan keluar parti dan menzahirkan sokongan terbuka pada kita. Mudah-mudahan harap-harapnya sesudah ini, maka ramailah yang mendapat petunjuk dan masuk menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Saudara dan saudari, baru-baru ini pula Presiden Petronas telah beritahu saya bahawa kita telah kehilangan hampir 40 bilion ringgit pelaburan asing dari Taiwan untuk projek pembangunan bersepadu penapisan minyak dan petrokimia di Pengerang, Johor. Ini kerana sekumpulan pihak pembangkang telah pergi ke negara tersebut dan menakut-nakutkan para pelabur. Saudara dan saudari, saya ingin bertanya, tidakkah perbuatan pembangkang ini satu pengkhianatan kepada rakyat? Tidakkah perbuatan mereka ini satu pertuanangan kepada kepentingan negara? Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu. Jangan sekali-kali kita lupa parti DAP telah menghina penjawat awam sebagai kucing kurap. Pemimpin DAP jugalah yang mau memberhentikan lebih separuh penjawat awam jika mereka memerintah negara ini. Saudara-saudari, kepada pihak pembangkang, inikah orang-orang Melayu dan rakyat keseluruhannya nak menyerah nasib dan masa depan anak cucu? Kepada mereka yang sanggup menggadai kepentingan rakyat dan negara, inikah kita nak pertaruhkan hari muka? Lebih dahsyat lagi, mereka lah yang tidak menghargai para prajurit serta anggota-anggota keselamatan yang bermati-matian mempertahankan tanah air, malah mau mengiktiraf pula komunis sebagai wira bangsa. Maka yang demikian, peristiwa Lahad Datu tidak mungkin terpadam dari memori dan ingatan kita. Betapa UMNO lah sebagai parti yang sentiasa mengangkat dan menjulang para prajurit dan anggota-anggota keselamatan
di persada yang sewajarnya. Ternyata tragedi Lahad Datu telah mengokohkan lagi ikatan sesama kita, rakyat Malaysia. Pendek kata, walau sejengkal tanah Sabah, negeri di bawah Bayu, tak mungkin kita serahkan pada sesiapa. Kesimpulannya, kebersatuan semenanjung, Sabah dan Sarawak umpamanya, anak-anak bermain raga bersama kawan di tepi perigi. Ikatan kasih bersulam jiwa, ibarat rambut bersimpul mati. Saudara dan saudari, atas segalanya sebagai Presiden UMNO, saya sentiasa berdoa. Saya sentiasa berdoa demi masa depan umat. Walau kita dicemuh, walau kita dikutuk, walau kita disindir, walau UMNO dibentak-bentak, namun parti ini tidak akan pernah jemu untuk menghulurkan salam perpaduan dengan mana-mana parti politik demi melihat umat Islam kembali bersatu. Saudara dan saudari, oleh kerana itu, kita tak boleh bersegan sidu lagi dalam terus memperjuangkan nasib bangsa. Percayalah, yakinlah, kita berada di landasan yang benar dan betul. Di perhimpunan bertuah inilah, saban tahun kita keramatkan segala usul yang akhirnya menjadi dasar-dasar negara. Kita tidak berhimpun untuk bersuka-suka. Jangan sesekali kita lupa di Perhimpunan Agung UMNO inilah agenda-agenda umat Melayu dan Bumi Putera dijulang. Di sinilah UiTM dimartabatkan. Di sinilah nasib penjawat awam dibela. Di sinilah raja-raja Melayu terus dipermuliakan. Di sinilah institusi Melayu dan Bumi Putera diperjuangkan. Selain itu, di sinilah kementerian strategik yang membela untuk nasib orang Melayu dan Bumi Putera digagaskan. Di sinilah syiar agama Islam dipertinggikan. Dan di perhimpunan inilah juga orang Melayu menghitung masa depan keturunan mereka. Saudara dan saudari, seperti besi kersani yang tidak tersepuh dengan saja-saja, malah telah dibakar, dilebur, diasah menjadi keris wajah yang kukuh lagi gagah berani. Itulah parti UMNO. Itulah parti UMNO dalam memperjuangkan hak dan kepentingan bangsanya. Tanamkanlah dalam di benak hati kita bahawa UMNO lah satu-satunya wadah tempat orang Melayu bergantung harap. Jika tidak, di manakah suka duka bangsa Melayu nak diperbicarakan? Di manakah orang Melayu nak mencurah rasa? Di manakah lagi orang-orang Melayu ingin merongkai, kesumat dan menyulam dendam tentang nasib dirinya? Di manakah lagi keluh kesah orang Melayu hendak dizahirkan? Jika tidak di perhimpunan ini, jika tidak kepada parti yang penuh kemuliaan ini. Kemanakah orang Melayu nak membawa diri? Di manalah pula tempat bermanja jika UMNO sudah tiada lagi? Kemanakah perginya hati? Kemana hilangnya rasa? Kalau perjuangan umat Melayu sudah tidak berkumandang lagi. Hendaklah barang diketahui orang dulu-dulu bercerita. Raja Negeri Riau pernah berpesan-pesan untuk berjaya
Orang Melayu janganlah suka berdengki-dengki dan memfitnah sesama bangsa. Relakah kita perjuangan Melayu terhapus di bumi ini? Sanggupkah Melayu akhirnya merempat dan terbangsat di tanah sendiri? Saudara dan saudari, mengertilah dengan sedalam-dalamnya, kita adalah leluhur UMNO. Tanpa UMNO, di manakah kita? Tanpa UMNO, di mana sudahnya Melayu? Kepada Allah kita mohon, dipersimpangkan. Kepada Allah kita pinta, dijauhkan. Jangan Melayu hilang di dunia. Kepada Allah kita mohon pertolongan. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.